Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membicarakan tajuk setiap perkara dimulakan dengan niat. Pengenalan. Niat adalah ungkapan popular ketika menilai sebuah perbuatan, iaitu amal. Niat adalah amalan hati, iaitu amaliyah qalbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan peribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal atau beribadah. Niat bermaksud kehendak. Ia merangkumi keazaman, tujuan dan keinginan terhadap sesuatu. Kaedah ini membawa maksud bahawa setiap amalan seseorang, sama ada perkataan atau perbuatan, hanya berhak memperolehi pahala berdasarkan niat dan tujuannya. Apa itu niat? Pengertian niat secara bahasa iaitu Arab. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Secara istilah tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Kerana itu, banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Semisal Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Mengacu kepada hadis sahih, niat adalah motivasi, maksud atau tujuan di balik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya kerana Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya bukan kerana Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesuatu amalan adalah berupa gadaian dengan niat yang kadangkala mendorong amalan itu dilakukan bertepatan dengan syarak, iaitulah ikhlas. Dan kadangkala mendorong sesuatu amalan itu dilakukan bertentangan dengan syarak. Jika disebutkan niat secara itlaq oleh para fuqaha, ia bermaksudkan kepada maksud ini terutamanya dalam bab ibadat. Kerana itu, para fuqaha mensyaratkan bagi sahnya sesuatu amalan keseluruhannya, mestilah ia memiliki niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat bezaan dalam perkara-perkara ibadat dan yang semaknanya, ia terbagi pada dua keadaan. Yang pertama, membezakan antara ibadat dengan adat. Contohnya, puasa barangkali dilakukan dengan niat mentaati perintah Allah. Kedua, membezakan antara sesuatu ibadat dengan ibadat yang lain seperti membezakan ibadah fardu dengan ibadah sunat. Maksudnya, tidak perlu niat pada perkara yang jelas, namun tidak dinafikan kadang-kadang niat ibadat juga memasuki bahagian ini apabila seorang mukallaf melakukan suatu amalan. Dalam bahagian itu bagi tujuan mendapatkan pahala. Niat beribadat iaitulah seorang mukallaf melakukan suatu amalan dengan niat mentaati Allah dan mengharapkan keredaannya. Kedudukan adalah untuk semua amalan seorang mukallaf terdiri daripada ibadat, adat maupun muamalat, di mana seseorang mukallaf itu tidak akan diberi pahala melainkan jika diniatkan untuk beribadat atau mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya tiada pahala melainkan berdasarkan niat. Maksudnya tiada dikira satu ibadat melainkan berdasarkan niat. Adapun perkara-perkara yang berkaitan adat dan muamalat, jika digandakan pelakunya dengan niat beribadat ataupun mendekatkan diri kepada Allah, maka kesemuanya dikira sebagai ibadat dan diberi pahala ke atas pelakunya. Kesimpulannya, sesuai dengan kedudukan niat sebagai salah satu daripada 3 bahagian Islam, sebahagian dikatakan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, maka ia perlulah diberikan perhatian yang sebaik-baiknya dalam setiap amal, perbuatan dan tindakan yang dilaksanakan. Ini penting bagi memastikan setiap usaha dan amalan yang dilaksanakan bukanlah dengan sia-sia sahaja, yakni tidak dinilai di sisi Allah SWT serta hanya menepati apa yang diinginkan atau diniatkan sahaja. Begitu besarnya peranan niat turut dapat dilihat dalam sebuah lagi hadis, khususnya apabila ia digandikan dengan jihad. Tiada lagi hijrah sesudah pembebasan Mekah, tetapi yang ada ialah jihad serta niat, dan apabila diperintahkan supaya kamu keluar, maka keluarlah. Dalam menjelaskan maksud hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, keburukan yang tamak dengan terhapusnya hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik. Apabila kamu diperintahkan oleh pemimpin kamu supaya keluar untuk berjihad dan melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar. Sekian saja daripada kami semua. Terima kasih.